Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian setiap muka surat daripada Al-Quran, satu hari satu muka surat insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita daripada dataran Masjid As-Salihin Bandar Seri Begawan. Saya bukan berada di Spanyol ke ataupun di Maghribi ataupun di Arab Saudi ataupun, tapi berada di Bandar Seri Begawan insya-Allah. Jadi pagi ini insya-Allah kita telah sampai ke muka surat 600 600. Alhamdulillah. Kita ada hanya tinggal dalam 4 muka surat lagi insya-Allah selepas daripada ni untuk kita tamatkan mushaf kita insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di 3 surah insya-Allah, iaitu yang pertamanya penghujung surah Al-Adiyat, iaitu ayat 10 hingga ayat yang ke-11, dan kemudian kita akan masuk ke satu surah baru iaitu surah Al-Qari'ah keseluruhannya daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-11, dan kemudian akhirnya kita akan masuk ke satu surah baru lagi iaitu surah At-Takatsur ayat 1 sehingga ayat yang ke-8, iaitu keseluruhan daripada surah At-Takatsur. Jadi alhamdulillah kita akan cuba insya-Allah untuk manfaatkan sebaik-baiknya sesi kita pada pagi ini, pada setiap pagi, untuk kita mendapat manfaat daripada Al-Quran, untuk kita dapat pengajaran daripada Al-Quran, kita faham serba sedikit dalam masa yang sangat-sangat singkat ini insya-Allah kan. Dalam masa hanya 25 minit, dalam masa 30 minit, kita akan cuba tengoklah apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap muka surat yang kita sama-sama baca pada setiap pagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah itu adalah ayat yang terakhir, ayat 10 dan juga ayat 11 daripada surah Al-Adiyat. Kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa surah Al-Adiyat ni adalah nak menceritakan tentang part yang pertamanya ialah sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap beberapa perkara. Pendapat yang paling kuat kita sebut sebelum daripada ni adalah merupakan menceritakan sifat kuda. Kuda yang berjuang di jalan Allah, kuda yang patuh kepada tuannya, kuda yang melakukan aksi-aksi yang sangat-sangat dahsyat, yang berlari kencang, yang menyerbu, yang mengeluarkan api di kakinya dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan kepada bagaimana patuhnya kuda, bagaimana hebatnya kuda yang mengikut tuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan manusia yang lalai, yang lara, yang macam-macam perkara lagi yang manusia ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di hari kiamat nanti kan. Apa yang Allah Taala akan sebutkan iaitu wa hussila ma fis sudur, pada hari kiamat nanti sebagaimana disebut dalam afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, iaitu apabila telah dibongkarkan apa yang ada dalam hati manusia, Allah Taala bongkarkan. Allah Taala makna tak ada perkara lagi yang boleh disembunyikan daripada Allah, daripada manusia segala. Allah Ta'ala tahu sejak daripada dunia lagi, tetapi Allah Ta'ala bongkarkan pada hari akhirat nanti. Kemudian apa lagi yang Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala buatkan pada manusia ni, yang akan berlaku pada manusia pada hari kiamat nanti, iaitu wa hussila ma fis sudur. Hussila ni ialah asalnya perkataan ni lah ikhrajul lub minal qashr, iaitu seseorang apabila dia keluarkan biji tu daripada dia belah kulit buah-buahan tu, kemudian dikeluarkan isinya, kemudian dikeluarkan biji dalam tu. Maknanya kalau ikut asalnya biji dalam buah-buahan biasanya tak nampak lah kan, sama ada buah kurma ke buah apa ke, isi bijinya di dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala keluarkan benda tu. Jadi seolah-olahnya macam tu kan. Jadi itu nama dia al-hasal al-hasal atau at-tahsil. Jadi Allah SWT sebut sini wa hussila ma fis sudur. Manusia ni banyak benda yang disimpan dalam dada dia semasa hidup di dunia ni kan. Orang tak tahu. Jadi apabila sampai ke akhirat, Allah Ta'ala akan hussila, Allah Ta'ala akan keluarkan, kumpulkan dan dedahkan. Maknanya semua benda tak ada yang tak boleh dedah, tak boleh dilihat lagi. Semua akan dikumpulkan segala-galanya sejak daripada permulaan, sehinggalah kemudian dia akan didedahkan kepada seluruhnya. Jadi manusia tak boleh lari. Kemudian Allah Ta'ala kata inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan kamu, bihim yauma izin, dengan kamu. Mana Allah Ta'ala tahu sebenarnya la khabirum bihim. Allah Ta'ala tahu
Tahu ni bukan tahu makna tahu segala-galanya kan. Daripada sekecil-kecil bendanya, sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi ini adalah merupakan amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak mahu beriman ataupun orang-orang yang merasai kadang-kadang lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu apa yang dibuat, melihat apa yang dibuat, dan Allah Taala akan bongkarkan pada hari kiamat. Jadi pada hari dunia ni kita rasa kita boleh kita boleh sembunyikan daripada manusia tak tahu, sampailah makna tak masuk mahkamah dan macam-macam lah kita katakan. Tapi pada hari akhirat nanti Allah Taala akan bongkarkan semua sekali. Jadi kalau kita ingat perkara-perkara yang begini yang akan berlaku, nescaya insya-Allah kita tak akan berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tamat surah Al-Adiyat, kita akan masuk sekarang ni surah Al-Qari'ah. Jadi surah Al-Qari'ah ni dari namanya menunjukkan kepada salah satu daripada peristiwa yang berlaku pada hari kiamat ni. Pada hari kiamat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan dengan pelbagai nama kan. Antaranya ialah seperti Al-Ghasyiyah sepertinya, iaitu yang meliputi. Kadang-kadang Allah Taala namakan Al-Haqqah, kadang-kadang menamakan dengan As-Sakhah, kadang-kadang menamakan dengan At-Tammah. Macam-macam nama pelbagai nama, yang mana nama-nama itu adalah merupakan sifat-sifat kepada hari kiamat tu. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah yang kita akan baca pada hari ini, iaitu surah Al-Qari'ah, dalam awal penulisan Al-Qari'ah ni asalnya maknanya lah apa, iaitu Al-Qar'u. Al-Qar'u ni Al-Qari'ah ni daripada Al-Qar'u. Al-Qar'u ni apa, iaitu ad-darbus syadid, iaitu pukulan yang sangat dahsyat sehingga mengeluarkan sautun syadid, mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Jadi kalau kita pukul, kita ambil katakan kayu, kita pukul pada besi, dia tak kuat sangat bunyi kan, gitu kan. Tetapi apabila kita menggunakan besi juga kan, kita ambil besi, kita pukul besi, kita ambil tukul besi, kita pukul besi juga, maka bunyi dia sangat dahsyat kan. Jadi itu nama dia Al-Qari'ah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan hari kiamat ni dengan salah satunya ialah nama sini Al-Qari'ah. Kenapa? Kerana dia sangat-sangat memukul, mengeluarkan bunyi yang sangat dahsyat yang menakutkan manusia. Jadi sebab tu jadi Allah Taala kata Al-Qari'ah, namanya Al-Qari'ah. Kemudian tu Allah Taala tanya, mal Qari'ah, kamu tahu tak apa Qari'ah tu? Kemudian Allah Taala tanya lagi, wa ma adraka mal Qari'ah, 3 kali kan. Kamu tahu apa tu Qari'ah? Kamu tahu tak apa tu Qari'ah? Jadi maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala ulang macam ni 3 kali kan, Al-Qari'ah di sini nak dikatakan adalah untuk litahwil wal ta'zim. Tahwil ni adalah untuk menakutkan, nak menakutkan manusia, nak ceritakan, itu yang pertama. Kemudian untuk mentakzim, takzim tu maknanya untuk membesarkan benda tu, maknanya jangan main-main awak ni bukan benda kecil-kecil tau ini bukan hanyalah tu di tepi jalan, bukan tapi ini adalah untuk tahwil dan juga untuk takzim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini ialah apa kan, ma adraka mal qari'ah, Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan apa yang akan berlaku pada hari tersebut, pada hari kiamat. Jadi kita tengokkan sebelum daripada ni sangat banyak Al-Quran, ayat Quran yang menceritakan tentang sifat-sifat apa yang akan berlaku pada hari kiamat ni. Jadi sebenarnya, jadi kita boleh fahamlah bahawa sebenarnya menceritakan tahu yakin tentang apa yang berlaku pada hari kiamat ini adalah satu benda yang sangat-sangat besar lah dalam kehidupan manusia, dan tidak akan efek kehidupan kita di dunia ini kan. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala ulang lagi dalam bagaimana bentuk. Kalau kita kumpulkan semua yang dipanggil, ada ulama-ulama telah kumpulkan dalam buku-buku mereka kan. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh baca, insya-Allah boleh cari, iaitu Ahwalul Qiyamah. Ahwalul Qiyamah ataupun dalam erti yang seperti dengan itu, iaitu maksudnya ialah ketakutan apa yang akan berlaku semasa hari kiamat, daripada Al-Quran sahaja, daripada Quran ataupun daripada Al-Hadis. Jadi kalau kita baca semua ni daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menceritakan tentang Ahwalul Qiyamah ni, maka kita boleh nampak kan bagaimana sebenarnya seolah-olah gambaran depan mata kita tu kita boleh nampak kan. Jadi insya-Allah kan, jadi saya nasihatlah kepada semua sahabat-sahabat semua, jangan lupa insya-Allah untuk cuba mencari daripada ni insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah di antara sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat tersebut, iaitu Allah Taala kata yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, iaitu
apa ni, manusia pada hari itu menjadi apa? Manusia, Allah SWT kata yaum, iaitu pada hari di mana yakunun nasu, manusia itu menjadi seperti al-farash. Farash ni ialah dalam bahasa apa ni, bahasa Melayu dipanggil kalkatu. Kalkatu ni kalau kita tengok pada waktu malam lah, biasanya kan ada lampu, kemudian ada hujan, biasanya kalkatu ni dia akan keluar daripada sarang dia akan pergi kepada tempat yang ada cahaya tu. Jadi dia berkerumun, ramai-ramai, banyak-banyak, biasa selepas hujan lah apa ni, pada lampu tu. Dan kemudian pada lampu ke, kalau zaman dulunya pada api lah, mana ada lampu dulu kan. Jadi api ni panas kan, tapi kalkatu ni dia tetap juga akan datang kepada api ni ataupun pada lampu tu, dan kemudian lama-lama dia akan mati sebab kepanasan lampu tu, kepanasan api tu kan, dia akan mati, tapi dia akan tetap juga datang. Tapi kita tengok cara dia terbang tu bila dia terbang untuk mengiringi lampu tu, dia akan berselerak, akan terbang merata-rata macam tu kan. Di sini dipanggil burungan di sini di Brunei dipanggil burungan, tapi dalam bahasa biasa dipanggil kelkatu jadi dalam bahasa Indonesia lain pula saya rasa kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini manusia ni pada hari itu seperti kelkatu, bukan kelkatu biasa tapi mabthus. Mabthus ni ialah artinya ialah yang terbang, yang berkeliaran, yang berselerak kan. Fi kulli ittijah dalam bahasa Arab katakan, iaitu yang berlari-lari, yang berterbangan. Fi kulli ittijah, maknanya merata-rata, menghala ke sini kan, tak tentu hala maknanya kan. Jadi Allah SWT nak gambarkan, kita bayangkanlah manusia pada hari kiamat nanti, itulah keadaan dia, iaitu mereka ni akan berselerak, bekerja sana kan, sebab ni tak jadi, ni tak jumpa, ni tak jadi kan, ni tolak akan pergi kepada Nabi, ni tak jadi, maknanya berselerak sekali kan. Allah Ta'ala gambarkan, jadi kita boleh bayangkan, cuba bayangkan insyaAllah. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pula tentang jibal. Jibal ni bukit Kalau bukit kita tengok sekarang ni kan, duduk pada tempat dia, duduk tetap pada tempat dia kan, susahnya nak ubahkan, kena pergi korek, gali, sebab nak alih kan tu kan, kadang-kadang susah kan nak korek, nak buat jalan dan sebagainya kan. Tapi pada hari akhirat Allah Ta'ala cabut bukit-bukit ni, dan dia akan menjadi seperti ihni. Ihni ni ialah seperti bulu. Jadi kalau kita bayangkan orang yang bekerja di tempat bulu, bulu binatang ke, ataupun biasa kita guna kelkabu kan, kita ambil kelkabu tu kan, maknanya dia angkat kepada dia terbangkan macam tu kan. Jadi macam itulah kan. Jadi dia akan berterbangan gitu kan. Maknanya dia akan dia kobek-kobek kan bulu yang dia kobek-kobek tu kan, ataupun kelkabu yang dia kobek-kobek tu kan, dia akan itu nama dia akal ihni al-manfush. Manfush tu yang berterbangan setelah disiap-siapkan dia kan. Dia hancur-hancurkan dia, kemudian dia akan berterbangan. Jadi macam itulah keadaan, bayangkan itu adalah keadaan bukit pada hari kiamat tu kan. Watakunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man staqulat mawazinuh. Jadi Allah Taala kemudian sebutkan yang itu tu bukit itu adalah keadaannya, tetapi bagaimana pula manusia? Jadi Allah Taala sebut dengan sini manusia ada dua golongan Yang pertama, orang yang Allah Taala sebut sini iaitu orang yang sakulat. Sakulat ni maknanya berat Berat ni kalau dalam tafsir jalan lain ialah maknanya ialah orang yang mana rajahat Rajahat ni maknanya kalau kita letakkan pada neraca macam tu, ada dacing dua macam tu kan. Kemudian amalan baik dan juga amalan buruk ni akan diletakkan sebelah-sebelah kan. Ini buruk, ini baik. Jadi kita tengok timbangan dia apa yang berat kan. Jadi yang berat di sini, sebab tu dia gunakan perkataan berat untuk menunjukkan kepada apa, iaitu amalan orang-orang yang mana kebaikan itu lebih berat daripada keburukan dia. Itu Allah Ta'ala kata fahuwa fi isyatir radiyah, maka pada ketika itu dia akan hidup dalam satu suasana iaitu radiyah. Radiyah ni maksudnya ialah mardiyah. Radiyah tu dia redha kalau ikutnya kan, tapi maksud sini dalam balaghahnya dia kata maksud dia ialah mardiyah, iaitu yang diradai. Maksudnya syurga lah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai, iaitu dalam syurga. Kemudian tu Allah Ta'ala sebut satu golongan lagi, golongan yang kedua, iaitu apa? Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan ada pun orang-orang yang khaffat, yang tak ada sakulat. Sakulat tu berat, khaffat tu maknanya ringan Jadi orang-orang yang ringan pula, yang ringan maksudnya amalan baik dia sedikit, bukan tak ada amalan baik tetapi Allah Ta'ala sebutkan sini dalam ertinya, iaitu seperti kata jalan lain, kata ialah seperti saya sebut tadi, rajhan maknanya kalau amalan jahat kita tu lebih berat daripada amalan baik, so jagalah kita, jaga-jaga. Apa dia jaga-jaga ni? Allah Ta'ala kata iaitu fa'ummuhu, orang yang macam tu fa'ummuhu hawiyah. Dalam bahasa Arab ada dua makna untuk perkataan, untuk ayat ni. Itu ayat yang ke-9 ini. Yang pertamanya ialah
dalam bahasa Arab, biasanya kadang-kadang mereka kata macam ni, bila mereka ni nak doakan keburukan untuk seseorang tu, dia akan kata apa kan? Dia kata hawat ummuh. Hawat ummuh ni maknanya mak celakalah awak, macam tu. Hawat ummuh maknanya dia nak mencelaka seseorang. Jadi dia kata hawat ummuh. Dia gunakan perkataan ummuh, dia gunakan perkataan hawa. Jadi itu satu makna lah daripada ulama-ulama yang mengatakan, memberi makna kepada ayat ni, iaitu fa ummuhu hawiyah, makna celakalah dia. Itulah maksud dia kan. Ataupun ada satu lagi ahli tafsir, sekumpulan lagi ahli tafsir, sama-sama kuat insya-Allah kan, iaitu yang memberi makna apa? Yang memberi makna fa ummuhu hawiyah, iaitu kalau ikut terjemahan asalnya ialah fa ummuhu tu maka emaknya. Emaknya ialah hawiyah. Hawiyah tu artinya ialah satu nama daripada nama-nama neraka. Jadi emak dia adalah neraka. Apa maksud emaknya neraka? Ialah maksud dia ialah gini kan, ulama tafsir kata ummu ni digunakan dalam bahasa Arabnya untuk menunjukkan kepada satu tempat di mana orang tu akan pergi ke tempat tu. Jadi kalau seperti dalam dunia ni, kalau seseorang tu takut apa-apa, budak-budak kecil, dia akan takut, dia akan pergi pada mak dia. Suasana bunyi takut ke, suasana yang menakutkan, dia akan cari mak. Jadi macam tu kan. Jadi itu dia kata fa ummuhu, maknanya tempat di mana orang pergi dan orang melekat di situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sini fa ummuhu hawiyah, artinya ialah mana? Tempat duduknya. Artinya tempat kekalnya. Ialah tempat beradanya ialah di mana? Iaitu berada di hawiyah, salah satu daripada nama neraka. Wa'iyyazubillah. Jadi Allah Ta'ala kata orang yang ringan amalan kebaikan dia, jaga dia akan duduk situ. Bukan tak ada amalan kebaikan tapi ringan kebaikan dia daripada banyak lagi kejahatan dia. Kalau kita tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut kita pun akan tergolong dalam golongan-golongan ini kan. Ya, wa'iyyazubillah. Sekali lagi, wa ma adraka ma hiyah, Allah Ta'ala tanya. Sekarang ni Allah Ta'ala takut orang tu tak perasan sebutkan hawiyah ni, kamu tahu tak? Wa ma adraka ma hiyah, Allah Ta'ala kata, kamu tahu tak apa dia tu? Mahiyah tu apa dia? Apa dia benda tu? Mahiyah tu, hawiyah tu apa dia? Kamu tahu tak? Jadi Allah Ta'ala kata narun hamiyah, dia adalah neraka yang hamiyah. Hamiyah tu maksudnya yang sangat-sangat panas. Maknanya yang sangat-sangat kepanasan itu melampaui. Tak adalah climate kepada kepanasan, maka dipanggil hamiyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dua golongan ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan menjadikan kita daripada orang-orang yang golongan yang pertama tadi, iaitu apa? Man thaqulat mawazinuh. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga memberi keselamatan, menyelamatkan kita daripada neraka-neraka yang disebutkan tadi. Jadi kita masuk sekarang kepada satu surah yang terakhir pada pagi ini, iaitu surah At-Takasur. Surah At-Takasur ni artinya ialah takasur, artinya daripada kasura, iaitu banyak. Banyak. Takasur tu maknanya berlumba-lumba untuk memperbanyakkan, ataupun, dan juga ulama-ulama tafsir kata at-tafakhur bit-takasur, ataupun takasur lit-tafakhur, iaitu berlumba banyak dan juga berlumba apa? Berlumba untuk berbangga-bangga. Nak menunjuk-nunjuk lah mana kan, aku lebih banyak ni, aku banyak ni, aku banyak harta, aku banyak pangkat, aku banyak apa kan. Jadi ada perasaan tu, itu adalah merupakan satu kesalahan lah yang Allah Ta'ala nak sebutkan dalam surah ini. Satu benda yang tak baik bagi manusia kan, iaitu berlomba untuk banyak, berlomba untuk tunjuk banyak. Bukan tunjuk pahala banyak tapi nak tunjukkan harta banyak, anak-anak banyak. Ada tiga perkara yang ulama sebut, seperti tafsir jalan lain sebut, iaitu apa? At-tafakhur wat-takatsur bil amwali wal auladi war rijal, iaitu apa? Penyokong harta dan juga al-aulad, anak-anak, makna keturunan, geng-geng lah, makna family dia banyak kan. Itu perkara-perkara yang biasanya lah manusia, kalau orang Arab. Kalau manusia sekarang ni dengan pangkatnya, dengan sahamnya dan sebagainya lah kan. Dia nak ceritakan itu orang bangga-bangga kan. Jadi Allah Ta'ala jaga, sebut kat sini kan alhaakum. Kehidupan dunia ni telah mengalhakan kamu. Iaitu kehidupan dunia macam mana? Iaitu menyebab kamu ni berlomba-lomba nak berlagak-lagak ataupun nak menunjuk-nunjuk. Itu menyebabkan telah melalaikan kamu daripada benda yang memanfaatkan kamu. Alha ni daripada iaitu kita kata alhau, yang allahu alha ni maknanya daripada allahu. Allahu ni ialah apabila seseorang itu sibuk dengan benda-benda yang tidak memberi guna kepada dia. Jadi kita tengoklah sekarang, misalnya contohlah kita katakan pangkat kita memberi guna tak memberi guna. Untuk dunia yes, untuk memberi guna kan. Harta kita memberi guna ataupun tidak. Untuk dunia yes, memberi guna kan, tetapi untuk akhirat dia tidak memberi guna kecuali apa-apa yang telah kita manfaatkan untuk akhirat.
Jadi bagaimana, jadi Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis dia yang masyhur, Nabi kata, ya bani Adam, seorang anak Adam ni dia akan berkata, minta maaf, dia kata, yaqulu bani Adam, seorang anak Adam tu dia kata, mali, mali. Dia kata, hartaku, hartaku, hartaku. Nabi kata, seorang tu akan bercakap macam tu, hartaku. Jadi Nabi SAW pun berkata, Nabi kata apa kan? Dia kata, mana harta kamu? Halaka min malik. Dia kata, wahai anak Adam, dia kata, adakah kamu ni ada harta ke? Mana kamu ada harta kan? Jadi kata, ya bani Adam. Nabi SAW katakan, harta ma akalta fa'afnait. Dia kata, apa yang kamu makan ni habis, dia akan jadi apa kan? Dia akan jadi tandas, dia akan jadi apa, najis dan sebagainya. Itu yang kamu makan Tak kira lah color dia apa pun kan. Color dia rainbow ke, kek yang berwarna-warni pun. Habis tu dia akan jadi warna dia sama saja kan. Jadi itu nama awan. Jadi Nabi kata, apa yang kamu makan tak ada, habis hancur macam tu saja. Kemudian seterusnya kata, au labista fa'ablait, apa yang kamu pakai dia akan kering macam tu, habis lalu repuk kan. Dia akan kering, maksudnya bukan kering basuh tak, tapi maknanya lama-lama dia akan repuk lah baju tu. Mana ada orang simpan lagi, orang pakai lagi kan baju dia 50 tahun lepas dan sebagainya, tak ada kan. Kemudian Nabi kata, apa dia? Au, dia kata, tasaddaqta fa'amdait, apa yang kamu nafkahkan, apa infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kekal. Jadi makna sini ialah Allah Ta'ala, Nabi SAW nak ceritakan bahawa sebenarnya manusia ni dia sibuk dengan benda-benda, mengumpulkan kadang-kadang tu, tapi dia sendiri pun tidak menginfakkan benda tu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu sia-sia. Tak ada faedahnya untuk akhirat kalau bukan digunakan untuk akhirat ni. Jadi oleh kerana itu, maka kita kumpul tak jadi masalah, tapi kumpulkan untuk beri balik kepada akhirat, untuk menjadikan dia tu menjadi pahala kepada kita. Bukan hanya untuk yang dipakai akan kering, akan hancur macam tu saja, dan dimakan akan hilang untuk menjadi najis sahaja kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kat sini, alhaqumut takasur, perkara-perkara ni telah menyebabkan kamu ni. Bila dia akan stop ni? Stop ni hatta zurtumul maqabir. Majoriti ulama mengatakan maksud hatta, sehinggalah dia akan stop ni perasaan ni sehingga kamu ni mati. Tapi ada juga pendapat ulama mengatakan apabila kamu ni menziarahi kubur. Maknanya menziarahi kubur ni artinya kamu pergi ke kubur, kamu ingat pada mati, maka kamu akan insaf lah sepatutnya lah kan. Tapi kalau pergi ke kubur tak insaf juga, maknanya mati barulah kamu ni akan stop untuk bertakasur ni kan. Jadi Allah, oleh kerana itulah maka dalam ayat selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 3 kali perkataan kalla. Kalla ni erti jangan buat macam ni. Maknanya amaran, iaitu amaran terhadap manusia, jangan berlaku pada kamu perkara-perkara ni, iaitu apa? At-takasur ni. Jadi Allah Ta'ala yang pertama kata kalla saufa ta'lamun, nanti kamu tahulah nanti. Kamu tahu apa? Kamu yang tak sedar sangat ni, summa kalla saufa ta'lamun, nanti kamu tahulah betapa sia-sianya takasur kamu tu, betapa tak ada faedahnya kamu ni duduk berbangga-bangga mengumpulkan harta ni, betapa tak ada gunanya. Kalla Allah Ta'ala, kamu tahulah nanti. Kamu tahu apa? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Yang pertama sekali ialah kalau kamu tahu nanti ilmal yakin. Ilmal yakin maknanya pengetahuan yang membawa kepada keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, la tarawunnal jahim, nanti kamu akan tengok apa? Tengok neraka tu, barulah kamu ingat. Tapi pada masa tu apa guna lagi kan? Tak ada faedah lagi kan kita. Kalau dah tengok neraka tu, barulah nak insaf. Jadi tak ada guna. Jadi Allah Ta'ala kata, nanti kamu akan tengok nanti. Tengok la tarawunna tu dengan takkidnya itu. La tarawunna, kamu akan tengok al-jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Dan nanti kamu akan tengok dengan ainal yakin, iaitu dengan mata. Dengan mata sendiri kan. Ainal yakin, summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Dan akhirnya nanti akibatnya apa? Bukan sekadar kamu tengok-tengok saja, tapi kamu akan ditanya. Itu yang kita takut kan, iaitu kamu ni akan ditanya, latus alunna yauma izin, pada hari tersebut, anin na'im. Anin na'im, daripada segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi apa Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita? Nikmat ni jangan sangka bahawa kita ni dapat harta banyak baru dapat nikmat kan, dapat rezeki banyak baru dapat nikmat, dapat pangkat besar baru dapat nikmat, dapat rumah besar baru dapat nikmat. Tak, bukan. Nikmat ni semua orang dapat nikmat. Selagi mana tengok kan, kita kata walaupun orang tu sakit pun dia dapat nikmat. Nampak nikmat kehidupan. Kita ni kan, walaupun kita kata taklah kaya sangat, tapi kita ada mata, nikmat mata. Kita ada telinga, nikmat telinga. Kita ada mulut, dah boleh bercakap kan, boleh makan, boleh merasai. So semua tu adalah nikmat tu kan. So jangan fikir bahawa nikmat ni adalah sebab itulah Nabi SAW ada sahabat tanya kan, ya Rasulullah, yang kita makan kan, kurma dengan sedikit ni, adakah juga ni nikmat? Ya, akan ditanya kan. Kurma yang kamu makan kan, apa semua benda yang kecil-kecil pun kan, kacang sebiji yang kamu makan, beras sebiji yang kamu makan, semua tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kesemuanya tu akan ditanya
oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kamu buat nanti. Apa yang kamu buat terhadap benda-benda itu semua. Kamu gunakan untuk apa? Jadi apatah lagi kan, sebab itulah kan takut kan. Para sahabat-sahabat itu takut kalau harta tu banyak kan. Harta banyak maknanya bukan mengumpulkan harta banyak, tapi maknanya bila ada tu harta banyak pada mereka. Sebab apa kan? Kenapa tak infakkan? Kenapa tak infakkan? Jadi ramailah sahabat-sahabat yang kaya raya, bila ada peluang saja mereka akan infakkan. Bila ada peperangan Tabuk contohnya kan, beratus-ratus unta diberikan oleh Saidina Uthman contohnya kan. Saidina Abdurrahman bin Auf pun begitu juga kan. Sahabat-sahabat Abu Bakar gunakan harta dia untuk membebaskan hamba-hamba yang yang diseksa dan sebagainya kan. Jadi maknanya sini ialah mempergunakan, bukan salah untuk mengumpulkan harta, tapi salah jika hanya mengumpulkan harta tanpa memberikannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi infakkan dia, memberikan kepada orang-orang yang nak bekerja untuk Islam dan sebagainya kan, ramai kan orang nak buat kebaikan kan, orang nak menyebarkan Islam dan sebagainya, sepatutnya kita manfaatkan harta tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada pagi ini, muka surat 600. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi, akan datang di sesi-sesi akan datang muka surat 601 insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk follow insya-Allah dan juga untuk berikan link sesi kita ni, tak kiralah Facebook, Watch ke apa kepada semua orang insya-Allah, kepada sahabat-sahabat yang tidak berada di sesi kita pada pagi ini, di mana-mana link yang antum semua boleh sebarkan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.